Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dalam kita melakukan amal soleh dan amal ibadah. Wa la quwwata, tidak ada kekuatan untuk kita meninggalkan maksiat. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, semangatnya jawab sampai tak terkeluar no suara. Berdebat-debat ke apa tu kan. Subhanallah, sekali lagi salam ini adalah satu syiar. Maksudnya siapa yang melafazkan salam, dan salam adalah satu ibadah, salam adalah satu doa, memberi salam itu sunat, menjawab salam itu adalah wajib. Dan mungkin ada yang tak perasan tadi tu saya bagi salam kan, sebab terkejut dengar suara tu kuat kan. Subhanallah, dalam ucapan salam ada doa yang kita sangat perlu daripada saat kita hidup, mati sampai di mahsyar kelak. Assalamualaikum membawa maksud salam sejahtera ke atas kamu. Salam, kita sangat memerlukannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat harta benda, anak pinak kamu, apa sahaja yang kamu miliki, yang kita miliki pada saat ini tidak ada manfaat. Illa, iaitu di mahsyar kelak, di akhirat kelak. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, mereka yang hadir, mereka yang berdiri di mahsyar kelak ataupun mendatangi Allah dalam keadaan jiwa yang sejahtera. Jadi bila ucapan salam diberikan, salam sejahtera kepada kamu, wa rahmatullah, rahmat Allah ke atas kamu, wa barakatuh, dan barakah Allah ke atas kamu. Ketiga-tiga itulah yang paling kita perlu dalam sepanjang hidup kita. Perlukan keselamatan, kesejahteraan zahir dan juga batin. Kita perlukan rahmat Allah. Rahmat membawa maksud pertolongan, perlindungan, jalan keluar daripada setiap kesulitan, belas kasihan Allah, pandangan Allah. Kita perlukan rahmat Allah, dan kita tahu kita tidak mungkin boleh masuk syurga Allah melainkan rahmat Allah. Namun untuk dapat rahmat Allah, sudah tentu wajib melalui amal saleh. Walaupun ada yang menyebutkan kita tak boleh masuk syurga Allah kerana salat kita, kerana puasa kita, kerana belum tentu diterima. Namun kita perlukan semua amal ibadah, amal saleh ini untuk dapat rahmat Allah. Kerana itu bila Nabi balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj, bila digambarkan tentang penghuni syurga, bila ditanya apakah amalan-amalan mereka, banyak di kalangan mereka amalannya yang kecil, yang manusia menganggap remeh, tetapi asbab perbuatan tersebut dia mendapat rahmat Allah. Sebab itu Nabi sebut orang beriman itu tidak akan meremehkan apa jua perbuatan yang baik, walaupun sekadar berwajah manis. Mungkin boleh jadi kerana dia berwajah manis dengan suaminya, itulah kerana seorang suami yang selalu berwajah manis, pandai gurau senda, pandai ambil hati isteri, asbab itulah mendatangkan rahmat Allah, lalu dia masuk ke syurga. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi lagi sekali saya nak bagi salam, tolong jawab dengan semangat, sebab saya perlukan doa daripada kalian semua jua. Subhanallah, alhamdulillah. Wahai para muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bakal-bakal penghuni syurga Firdaus Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah,
salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Subhanallah, kenapa tadi kita minta imam kita memulakan dengan selawat? Sebahagian alim ulama menyebutkan majlis ilmu bila kita mulakan dengan salawat, maka ia ibarat seperti kunci kepada pintu hati kita. Kita datang ke majlis ilmu dengan jiwa yang berkarat, dengan hati yang berbalut dosa. Lalu kita berselawat. Dia melembutkan hati kita supaya ilmu yang kita dengar bukan sekadar berdiam di hati dalam tempoh yang sekejap, tetapi ia memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Subhanallah, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas Pulau Pinang. Ini kali pertama saya sampai di masjid ini. Masjid yang begitu indah, rumah Allah yang begitu indah, dan diindahkan lagi oleh pihak masjid, AJK-AJK-nya yang sangat amanah dan bertanggungjawab. Dengan saya bila pergi ke bilik tetamu, pergi ke tandas, pergi ke bahagian belakang, ada tempat mainan kanak-kanak dan sebagainya, kita melihat satu usaha dan ikhtiar pihak yang bertanggungjawab untuk menjadikan masjid ini mesra untuk semua peringkat umur, mengambil berat juga untuk anak-anak kecil dan sebagainya. Mudah-mudahan kepenatan masa yang diperuntukkan oleh para AJK, bermula daripada atas Imam Nazir semua sampailah ke bawah-bawah. Sebenarnya atas ke bawah di sisi Allah semuanya sama. Boleh jadi yang paling imannya tinggi, paling takwa adalah tukang sapu. Boleh jadi yang paling iman dan takwanya tinggi iaitu orang yang jaga parking. Kita tahu di sisi Allah, Allah tidak pandang apa jua yang ada pada sisi manusia. Tetapi manusia lebih mandang apa yang ada pada manusia lah. Kemasyhuran, pangkat, kekayaan, kedudukan, kuasa dan sebagainya. Mereka yang memiliki semua itu seolahnya diberikan kemuliaan. Tetapi di dalam Al-Quran jelas Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Apapun kedudukan kita, Ustazah, saya isi rumah aja. Subhanallah, kita yang meletakkan rendah kedudukan siri rumah. Sedangkan Allah tidak pernah membezakan kedudukan di kalangan hamba-hambanya. Asalkan kamu mulia, asalkan kamu bertakwa, kamu beriman kepada Allah, kamulah yang paling mulia di sisi Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Terima kasih kepada penganjur Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas Pulau Pinang. Seterusnya Tuan Muhammad Luqmanul Hakim bin Haji Mokhtar, merupakan pegawai tadbir ataupun imam utama pentadbiran dan korporat. Ustaz tadi ke yang selawat tu? Bukan ya? Masya Allah. Seterusnya Encik Abdul Malik bin Mat Syarif, Timbalan Imam Utama Kewangan dan Infrastruktur. Oh, dia ada maksudnya jawatan sampingan dia. Kewangan dan infrastruktur. Hebat ni ya. Timbalan imam boleh, lepas tu kontrol juga kewangan, infrastruktur masjid, Masya Allah. Encik Muhammad bin Basaruddin, penolong imam utama pengurusan pejabat dan kebajikan khairat. Encik Muhammad Raqib bin Ismail, penolong imam utama pengimarahan dan multimedia. AJK Masjid Muslimin Muslimat, para hadirin yang hadir jauh dan dekat, sahabat alamaya yang turut menuntun sama. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Boleh semangat lagi tak bagi gema ya? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi tadi saya di satu masjid Bushra di Merbuk, Al-Ustaz. Betul ya? Merbuk tu Al-Ustaz ke? Ke Sungai Petani? Sungai Petani Kedah. Bila beratuk-beratuk tu kan, kira jadi tak makhraj ni. Jadi makhraj cakap logat Kedah ni. Masa beratuk-beratuk tu kan, dah nak habis tu, adalah seorang ibu yang sangat sederhana. Penampilan orang kampung. Lepas tu, penampilan sangat sederhana, nampaklah gaya tu orang kampung. Wajah pun sederhana, macam wajah orang yang bekerja keras.
Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu Allah gerakkan hati saya untuk tanya lebih sebab dia hantar orang lalas. Dah 2 jam dah dia menunggu ni, beratuk ni kan. Lepas tu dia datang dengan anak perempuan dia. Bila ada waktu macam tu, saya pun cubalah borak. Saya pun borak, saya kata, "Akak, oh ni anak nombor berapa? Nombor 3. Anak nombor 1? Dah kerja Ustazah, nombor 2. Daripada borak tu, dia bukan nak cerita sangat sebab saya bertanya. Dia pun ceritalah, anak pertama saya Ustazah, Alhamdulillah dah habis belajar. Belajar kat USA. Dapat tajaan, beasiswa mana saya pun tak ingat lah. Nak dapat tajaan belajar luar negara macam ni, maksudnya bukanlah biasa-biasa. Lepas tu anak kedua pula, saya kan rajin menanya. Belajar kat Jerman sekarang, engineering. Itu hari dapat anugerah pelajar terbaik. Universiti apa ya daripada Malaysia, kemudian terpilih untuk dapat beasiswa dunia. Maksudnya bukan beasiswa itu ditaja daripada Malaysia tetapi daripada luar negara. Sekarang kat Jerman belajar kos apa tapi belakang saya ingat engineering. Lepas tu anak yang ketiga yang perempuan ni bakal ke Perancis. Itulah 3 orang. Saya teruslah tanya, Akak kerja apa? Tak kerja daripada dulu suri rumah. Suami pula, kotlah suami orang bijak, saintis ke apa, sebab anak bijak-bijak sangat ni, dapat anugerah cemerlang pelajar terbaik, dapat tajaan negara ni, daripada orang kampung, orang biasa. Oh, suami saya dulu askar, sekarang ni jadi pomen. Betul-betul. Saya subhanallah, lepas tu siap buat rakaman lagi. Kak, boleh tak akak kongsi? Apa sebenarnya amalan akak yang sangat hebat? Bukan kita nak kata ukuran belajar luar negara tu hebat. Bukan itu ukuran ataupun justifikasi kita. Subhanallah, tapi saya terus kongsi walaupun belum masuk tajuk ya. Tak sabar kan bila nak masuk bab beras ni. Kan bab nak masak nasi ni. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, orang yang beramal dia bercakap lain dengan orang teori. Saya ni banyak teori. Saya jumpa orang ini, orang yang beramal, penampilan sangat sederhana. Kalau kita tengok macam orang susah. Subhanallah. Dia kata, Ustazah, daripada kandungan yang pertama, kandungan anak yang pertama, Alhamdulillah, akak setiap hari tidak akan terlepas, dan itu nasihat suami, tidak akan terlepas buat amalan setiap hari dalam tempoh mengandung. Dia pun senaraikan amalan sampai saya menggeling. Saya baca surah ni, baca surah ni, baca surah ni. Bukan surah pendek-pendek, bukan Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbinas, tak. Surah-surah Luqman mesti baca, surah Maryam mesti baca. Lepas tu ada lagi senarai surah-surah ni. Lepas tu amalkan makan kismis, mengikut jumlah yang ganjil. Kemudian dengan baca doa ni, pagi 7 biji, bila petang 11 biji, gini-gini amalan. Kemudian suami saya berpesan, suami dia bukan ustaz ya, supaya saya banyak berdoa dalam tempoh saya mengandung. Jadi saya banyak doa Ustazah untuk anak dalam kandungan. Dan selepas daripada anak itu lahir, saya membesarkan daripada kecil anak ini memperdengarkan bacaan Al-Quran daripada saya. Maksudnya, dan saya teruskan berdoa demi hari, dan setiap kali anak-anak untuk menduduki pepesan, saya akan berpuasa. Kalau 2 minggu lah, saya akan berpuasa. Saya akan meningkatkan kualiti ibadah dan kuantiti. Subhanallah, Allahu Akbar. Wanita yang luar biasa, tetapi pada pandangan manusia zahirnya nampak sangat biasa. Dan sebab itu Nabi kata, amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah mereka yang beramal walaupun sedikit tetapi istiqamah. Nanti saya akan share lah dekat FB. Saya minta izin dengan dia sebab nak bagi inspirasi kepada ibu-ibu. Sebab itu untuk menjadi ibu yang misali, bapa yang misali, bukan kerana kedudukan atau pangkat tinggi ataupun mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi cukup mempunyai hati yang beriman, yang yakin dengan Allah. Kekuatan ibu ini bukan kerana duit dan kekayaan, tetapi menggunakan senjata yang disebut oleh Nabi, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang beriman. Bila sebut senjata, senjata ni kita boleh bayang pertahanan diri.
Kenapa doa itu disebut sebagai senjata? Kerana dengan doa, ibu ini mempertahankan dan melindungi anaknya daripada gangguan syaitan, anasir jahat, pengaruh jahat. Ketika anaknya belajar di luar negara, siapa yang mengawal? Siapa yang nak pantau? Tetapi barakah doa si ibu, anak tetap menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Dan yang saya tertarik nak borak lama dengan dia, sebab dia datang-datang jumpa saya, "Ustazah, saya memang niat anak-anak saya ini menjadi pejuang agama Allah dalam bidang masing-masing." Saya kata perkataan ini takkan keluar daripada wanita yang hebat walaupun dia tidak berpelajaran tinggi. Saya niatkan anak ni daripada kandungan, mereka menjadi penyebar agama Allah, duta bagi agama Islam. Ini bukan penceramah yang cakap macam ni, orang kampung biasa. Sebab itu saya tanya lebih. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah sebenarnya jiwa orang beriman yang sebenar-benarnya. Dia tahu senjata utama bukan bagi tuition banyak-banyak, bukan duduk tekan paksa anak sekian, tetapi kuasa doa yang semakin lama umat Islam mula meninggalkan kekuatan berdoa. Ini ada satu kisah benar. Seorang wanita yang bernama Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar, merupakan best friend Nabi, BFF, best friend forever. Sekarang pun kita tahu bahawa Sayyidina Abu Bakar duduk sebelah Nabi SAW di alam barzah. Asma binti Abu Bakar adalah isteri sahabat Nabi, iaitu Zubair bin Awam. Asma binti Abu Bakar adalah kakak kepada isteri Nabi, dan dia juga ibu kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zubair. Maksudnya Asma ni kelilingnya semua ada kaitan dengan Nabi, dan dia juga adalah sahabat Nabi. Asma binti Abu Bakar ini umurnya panjang sampai 100 tahun lebih. Saya Asma binti Harun ya. Tapi mudah-mudahan nama tu bolehlah sikit tumpang barakah. Semangat luar biasa Asma binti Abu Bakar. Umur dia lanjut sampai 100 tahun lebih. Dia sempat menghadapi kematian anak-anak. Maksud anak-anak dah meninggal, dia masih hidup lagi. Tetapi ingatan dia sangat luar biasa kuat, tidak nyanyuk sedikit pun. Dan dia buta pada hujung usia dia kerana banyaknya dia menangis. Satu masa, dan Asma ini menjadi rujukan para sahabat untuk merujuk ilmu-ilmu yang dikuasainya. Sahabat pergi berguru, bertanya soalan dan sebagainya. Satu ketika ada salah seorang sahabat Nabi nak merujuk beliau. Bila datang, kemudian dia pun dengar bahawasanya Sayyidatina Asma binti Abu Bakar ini sedang berdoa dengan Allah lepas solat. Doanya adalah fokus kepada memohon daripada Allah keselamatan daripada api neraka. Doa yang tu je. Mohon keselamatan daripada api neraka Allah. Dia tunggu tak habis-habis doa. Doa dah dia rasa lama sangat menunggu, lalu dia berkata, maka aku memutuskan untuk pergi pasar dulu, sebab dah lama nunggu ni. Asma tak habis-habis berdoa ni. Antara wanita kalau kita baca sirah, kalau kita baca sejarahnya, seolah tidak melakukan dosa. Ini di antara para wali Allah yang sangat dekat dengan Allah, tapi minta selamat daripada api neraka, macam banyak buat dosa. Kita yang banyak buat dosa, tak ada jaminan syurga ni, minta selamat daripada api neraka Allah, selamba macam tu je, selamatkan daripada api neraka Allah, amin. Asma sambil minta, sambil menangis-nangis, bergetar-getar tubuh badannya terlalu lama. Lalu sahabat Nabi ni kata, aku lalu memutuskan untuk pergi pasar dulu, beli-beli barang dapur ke apa ke. Dan sebaik aku pulang daripada pasar, kemudian aku ingin bertemu dengannya, dia masih belum berhenti berdoa. Allahu Akbar. Satu akhlak yang sangat luar biasa. Sebab itu jauh sangat umat Islam pada hari ini dengan sifat para sahabat. Sekurang-kurangnya janganlah kita mempunyai sifat malas untuk berdoa, merupakan senjata. Dan Nabi sebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa ini adalah kepalanya ibadah. Dan solat dari sudut lughah, dari sudut bahasa membawa maksud ad-du'a. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dihormati, saya bukan datang untuk mengajar. Saya memang tidak layak untuk berada di sini. Tetapi saya datang atas amanah, atas jemputan. Maka saya ditemani, dah suami dah hilang pula.
Encik suami. Subhanallah, saya segan bila ada jemaah muslimin, encik suami teman saya di sebelah. Ya, tak apa. Gitu. Ini bodyguard ya. Subhanallah. Mahram. Masya Allah, encik suami ada di sebelah. Jadi ketenangan tu berdebar ni. Kerana sudah tentu di hadapan ini ramainya di kalangan orang yang alim, orang yang saleh, ahli ibadah. Allahu Akbar. Sebab itu saya datang adalah untuk perkongsian dan juga muhasabah diri sendiri. Dan kebanyakan apa yang disebutkan adalah ditujukan dan adalah keburukan diri sendiri untuk dibetulkan. Jadi subhanallah, saya mau izin kepada orang-orang alim yang berada di sini untuk meneruskan perkongsian pada malam ini yang membawakan tajuk beras kita beli, nasi kita tak nak. Suami cakap beras kita beli. Boleh tak suami-suami semua cakap beras kita beli? Lembut je kan? Memang saya diberitahu orang Penang ni memang lembut-lembut. Dia bercakap macam tak berapa dengar gitu. Masya Allah. Okey, kita dengar mana lebih kuat dia. Okey, belah perempuan pula. Nasi kita tak nak. Ui, malulah orang lelaki kalah dengan orang perempuan. Okey, orang lelaki tunjukkan kelakian sikit boleh tak? Beras kita beli. Dengar tu. Okey, dah sama level. Kita boleh mula ya. Tajuk ni memang unik. Kali pertama lah saya terima. Sampaikan sebenarnya saya minta PA tu minta bincang supaya tukar tajuk. Saya bimbang takut orang tak datang bila tengok tajuk. Sebab beras kita beli, nasi kita tak nak ni sebenarnya gurau senda hashtag orang muda dekat FB, dekat IG apa semua kan. Tapi rupanya orang Pulau Pinang luar biasa. Walaupun umur 60, 70, 80, sweet 70 kan, sweet 60 pun rupanya memang tahu pasal hashtag ni. Beras kita beli, nasi kita tak nak. Dia macam sebenarnya gurau senda kan. Suami cakap jangan bimbang gini-gini, beras kita beli. Macam kita kan yang bagi nafkah, suka hati kita lah. Kita yang beli beras. Lepas orang perempuan pula balas dengan hashtag nasi kita tak nak. Beras tu kalau tak ditanak berkematu. Jadi kalau kami tak masak, tak guna boreh tu. Macam tu boreh. Betul tak boreh? Orang Kedah. Berai kita tak nak, nasi kita tak nak. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi daripada tajuk ni kita boleh faham ia berkenaan dengan kerjasama suami dan isteri. Peranan masing-masing. Saya nak tanya orang perempuan. Sebenarnya siapa yang kena masak nasi ni? Orang perempuan ke orang lelaki? Ijma' ulama' perempuan ke? Orang lelaki, orang perempuan cakap, ulama' perempuan ni cakap orang lelaki kena tak nak nasi. Maksudnya depa beli beras dan depa je kena masak. Lepas tu kerja perempuan mengkata darah. Makannya. Ya, betul. Okey, ayam depa beli, lepas tu ayam depa basuh. Lepas tu ayam depa goreng. Kita tunggu nganga. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Untuk mengupas persoalan ni, bersama dengan saya ada sebuah buku yang sangat menarik. Buku ni tak banyak pun tapi adalah dekat luar tu yang kita bawa tim kita, tak tahulah duduk mana. Nanti carilah gerai kita. Isteri bukan bibi. Isteri bukan bibi. Bila saya baca perbincangan dalam buku ni, walaupun nampak macam buku tu bukan ilmiah dia punya cover, tapi di dalam ini membawakan perbincangan 4 mazhab. Dan membawakan perbincangan penulisan kajian daripada ulama-ulama muktabar, daripada kalangan ulama salaf ataupun ulama yang mutaakhir yang terkini. Dan saya rasa menjadi satu kewajipan. Masya Allah, ramai juga ya. Dalam FB dengan IG lebih kurang dalam 6,000 lebih, ni 5,000 lebih. Tetapi yang hadir ini dalam lebih kurang 60,000.
Lagi ramai ni. Termasuk yang tidak dapat dilihat, mudah-mudahan para malaikat bersama dengan kita. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, buku Isteri Bukan Bibi, dia telah memberikan satu pencerahan yang sangat mendalam, membincangkan tentang urusan rumah tangga berkenaan dengan bahan mentah, sehinggalah bahan mentah itu siap dimasak untuk dimakan. Rupanya empat-empat mazhab membincangkan tentang perkara ni. Siapa memasak dan menyediakan makanan yang siap untuk dimakan, tugas siapa sebenarnya? Dan saya bukan bertujuan untuk mengeruhkan keadaan, supaya kita mempertabatkan syariat, dan kita tahu syariat dan juga adat sebenarnya boleh saling melengkapi. Syariat dan adat saling melengkapi. Dan kita tahu adat kebiasaan masyarakat Islam kita di Malaysia, Indonesia, Thailand, mungkin Singapura, maksudnya yang ada Melayu-Melayu ni, rumpun Melayu ni, kerja-kerja rumah lebih kepada tanggungjawab wanita. Manakala suami pula bertanggungjawab di luar rumah untuk mencari nafkah. Namun apabila berlakunya perubahan yang besar, wanita juga banyak berada di luar rumah mencari nafkah, mencari rezeki, maka berlakulah perubahan dari sudut perkongsian tanggungjawab. Perbincangan ini akan dikupas dengan penjelasan ilmiah, subhanallah. Jadi harap-harap tuan-puan boleh follow lah, boleh ikut. Sebab kebanyakan orang bila masuk ilmiah tu rasa berat. Tetapi insya-Allah platform pada malam ini akan dimanfaatkan supaya tidak lagi berlaku kekacauan dalam rumah tangga sebab suami isteri bagi duduk bergaduh. Beras saya beli, okey, nasi saya tak nak, okey. Ataupun masing-masing berebut mengatakan bahawasanya ini bukan tanggungjawab saya, itu tanggungjawab awak. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, insya-Allah muslimin muslimat dimati Allah sekalian, antara mukaddimahnya, pernikahan adalah satu ikatan janji, akad nikah yang telah mengikat seorang wanita kepada seorang lelaki yang sebelum ini dia perlu berbakti dan mentaati ibu dan ayahnya. Sebaik akad nikah, dia perlu berbakti khidmat kepada suaminya, dan suami juga perlu khidmat kepada isteri. Menariknya, para alim ulama juga menggunakan perkataan khidmat. Isteri ada kewajipan berkhidmat kepada suami, suami juga ada kewajipan berkhidmat kepada isteri. Bahkan di dalam satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila Sayyidatina Aisyah ditanya, ya Rasulullah, ditanya, ya Aisyah, apakah yang Nabi buat kat rumah? Di rumah Nabi buat apa? Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah berkhidmat kepada isteri. Jadi pertama, betulkan, bukan isteri saja ada kewajipan khidmat kepada suami, suami juga ada kewajipan untuk khidmat kepada isteri. Sebab itu ikatan akad nikah itu adalah perjanjian yang dibuat dengan Allah. Bukan hanya perjanjian dibuat dengan ibu ayah wanita untuk dijaga isteri ni, tetapi perjanjian itu di dalam Al-Quran disebutkan adalah satu janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik akad nikah, mereka berjanji untuk saling memberi khidmat, tolong menolong, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam menguruskan urusan rumah tangga ataupun dalam memudahkan urusan amal ibadah dan juga amal soleh. Subhanallah. Dan kesilapan besar apabila kefahaman mengatakan bahawa bila akad nikah, kamu dah jadi si orang ni, jadi kamu kenalah pandai urus rumah tangga. Betul, bukan tak betul kesilapan tu. Cuma kesilapannya adalah seolahnya bila je nikah, isteri ni diperlakukan seperti bibi, dia perlu buat semua kerja rumah. Seolahnya itu adalah pilihan, seolahnya tidak ada pilihan. Kalau isteri enggan buat, suami kata berdosa sebab itu tanggungjawab. Jadi ia bukan satu kontrak menukarkan isteri itu sebagai satu bibi. Minta maaf ya, bukan nak rendahkan kedudukan bibi. Tetapi sebenarnya kedudukan seorang isteri itu sangatlah tinggi menurut pandangan agama Islam. Subhanallah. Okey.
Saya nak bacakan pendapat yang pertama, iaitu mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafi. Sebelum kita pergi kepada mazhab Syafi'i. Sebab saya ikut turutan dalam buku ni. Satu daripada kitab fiqh yang muktamad dalam mazhab ini adalah Bada'i Asy-Syana'i. Kitab ini disusun oleh ulama besar mazhab Hanafi, iaitu Imam Al-Kasani. Menyebutkan, sekiranya seorang suami pulang membawa bahan makanan yang perlu dimasak dan diolah, bahan mentah lah, namun isterinya enggan memasak atau mengolahnya, bawa balik gandum suruh buat donat ke, tapi isteri tak nak buat, maka si isteri tidak boleh dipaksa melakukannya. Si suami diperintahkan supaya membawa pulang makanan yang sudah sedia untuk dimakan. Subhanallah, kenapa lambat Ustazah tahu? Masya Allah. Ini pendapat yang masyhur, yang kuat daripada ulama besar mazhab Hanafi. Sekiranya suami bawa balik bahan mentah, kemudian isteri enggan. Bang, tak laratlah bang, malas lah. Walaupun sebab malas, enggan. Saya macam nak rehat-rehat lah. Tak nak lah. Maka suami tidak boleh dipaksa, memaksa isteri supaya melakukannya. Si suami diperintahkan, maksudnya si suami dikehendaki supaya membawa pulang makanan yang sudah sedia untuk dimakan. Kerana antara kewajipan suami adalah memberi nafkah makanan. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan disebutkan oleh alim ulama, antara khidmat terbesar ataupun pahala yang sangat besar bagi seorang suami dalam sebuah rumah tangga adalah menyiap dan menyediakan makanan untuk ahli keluarga. Bukan semestinya masak, bawa balik makanan siap, tetapi yang diyakini halal dan tayyibah. Dan itu adalah satu bentuk khidmat seorang suami yang pahalanya sangat besar. Baiklah, seterusnya dalam kitab Al-Fatwa Al-Hindiyah, ini juga di bawah imam besar dalam mazhab Hanafiyah, menyebutkan, sekiranya seorang isteri berkata, saya tidak mahu memasak dan membuat roti, maka dia tidak boleh dipaksa supaya melakukannya. Si suami perlu memberi si isteri makanan yang sudah sedia untuk dimakan, ataupun menyediakan seorang pembantu bagi memasak. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, ada orang kata, Ustazah, kita mazhab Syafi'i, kita tak rujuk mazhab-mazhab lain. Sekarang kita baca pula pendapat mazhab Syafi'i. Di dalam kitab Muhazzab, satu daripada kitab rujukan yang sering digunakan adalah Al-Muhazzab karya Asy-Syirazi. Karya Asy-Syirazi, kitab syarah atau penjelasan kepada Al-Muhazzab, ada ditulis oleh Imam Nawawi. Menyebutkan, seorang isteri tidak wajib berkhidmat seperti membuat roti, memasak, mencuci dan pelbagai lagi bentuk khidmat yang lain. Ini kerana apa yang ditetapkan dalam pernikahan adalah istimta', iaitu kewajipan untuk memberi layanan hubungan suami isteri. Maka sebarang bentuk layanan lain adalah tidak termasuk dalam kewajipan, tetapi di dalam bentuk ihsan. Jika isteri melakukannya, diberi pahala yang sangat besar. Wanita sekalian muslimat, Masya Allah, kewajipan yang paling jelas sehingga akan mendatangkan laknat Allah. Dalam hadis yang sahih, wanita yang menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan suami isteri, jika dia menolak tanpa alasan syar'i. Kalau sakit, suami paksa, berdosalah suami. Tapi jangan dibuat-buat sakit. Elok masa shopping sehat, segar, elok, tiba-tiba sakit pinggang lah, sakit kepala lah, sakit itulah, tai mengumpat, sakit tu tak ada. Sehat elok je. Allah Maha mengetahui. Kita benar tidak untuk memberikan alasan kerana laknat itu daripada Allah. Allah melaknat seorang wanita yang menolak ajakan suaminya daripada malam sehingga pagi. Dalam hadis yang lain, daripada start dia tolak sehingga dia menerima balik ajakan dengan taubat. Kalau dia tolak ajakan suami sebulan, sebulan dilaknat. Kalau mati dalam keadaan laknat Allah, bagaimana kedudukan wanita ni? Antara kewajipan paling besar seorang isteri, seorang wanita adalah membantu suaminya menundukkan pandangan terhadap wanita lain, mengalihkan nafsu yang menjadi fitrah yang Allah ciptakan kepada lelaki dan perempuan daripada yang haram kepada yang suci dan halal. Sebab itu wanita tidak dibebankan dengan kewajipan urusan-urusan rumah tangga yang menyebabkan dia keletihan
ataupun dia tertekan, jaga anak, penat dengan kena anak, lepas tu nak masak lagi sambil masak dukun anak, nak kacau ini. Tapi suami yang bijak, dia tahu dia ada keinginan, contohnya malam tersebut dengan isteri. Suami ni siap-siap, dah bagi tahu hari ni awak tak payah masak. Dah bagi tahu awal-awal plan, awak jangan penat sangat sekian-sekian. Ini satu komunikasi yang penting. Suami juga bantu isteri, isteri boleh bagi khidmat, hubungan suami isteri yang terbaik. Saya sebutkan hal begini, dulu saya kerja sebagai perunding cara rumah tangga, kaunselor, ketua unit. Bertahun-tahun saya menghadapi dan menguruskan hubungan suami isteri, dan masalah antara punca terbesar masalah hubungan suami isteri, konflik suami isteri dalam sebuah rumah tangga berkaitan dengan hubungan seksual. Minta maaf saya sebutkan perkataan ini di rumah Allah yang suci ini. Namun para ulama silam yang terdahulu menuliskan banyak kitab berkenaan perkara yang melibatkan hubungan suami isteri. Pernah satu ketika seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah. Sahabat Nabi ini sangat miskin, al-fuqara wal masakin. Sangat susah. Sehingga kan tidak ada sedikit pun harta di rumahnya untuk melakukan sedekah. Lalu dia bertanya, buku ni akan digunakan selepas ni. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, untungnya orang-orang kaya. Aku solat, mereka juga solat. Aku bersedekah, mereka juga bersedekah ya Rasulullah. Saya puasa, mereka juga berpuasa. Saya zikir, mereka juga berzikir. Saya baca Quran, mereka juga baca Quran. Tetapi ya Rasulullah, untung orang kaya. Mereka banyak boleh bersedekah. Macam Saidina Umar, macam Saidina Abu Bakar, macam Saidina Uthman. Semua tu kaya-kaya belaka. Peniaga, banyak harta, banyak sedekah. Subhanallah. Kemudian, tetapi ya Rasulullah, saya tak mampu bersedekah kerana tidak ada apa untuk sedekah. Lalu Nabi bersabda, bagi kamu yang tak ada harta ni, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, pahala sedekah buatmu. Dan kamu menjima isterimu, maksudnya melakukan hubungan suami isteri dengan isterimu, diberikan pahala sedekah. Ini disebut dalam kitab 50 wasiat Rasulullah kepada para wanita dalam banyak kitab. Ini hadis yang masyhur. Kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, adakah mengikut hawa nafsu juga adalah dikira ibadah? Sebab kita merasakan hubungan suami isteri itu dikira sebagai mengikut hawa nafsu. Itu kan kerana keinginan nafsu. Sebab itu ada isteri-isteri bila datang mengadu depan saya, suami mengadu dia tidak dapat layanan yang sepatutnya daripada isteri dalam hubungan suami isteri. Sebab umur dah 40 lebih, dah 50 lebih. Isteri ni jawab apa? Abang, kubur dah nak panggil dah. Istighfar lah banyak-banyak. Jangan duk ikut hawa nafsu tu. Dia nasihat suami dia. Saya terus kata, puan, ini kewajipan dan tanggungjawab nombor 1. Islam bukan nak besarkan sikit-sikit nafsu hubungan suami isteri. Tetapi kerana khidmat tersebut memberikan ketenangan kepada jiwa lelaki dalam ibadahnya, dalam hariannya. Kerana memang Allah sebut di dalam Al-Quran, Zuyina linnas, antaranya yang pertama, hubbus syahawat linnisa, kepada wanita. Itu ujian dan cabaran yang pertama, tertarik kepada wanita. Dan jika wanita, isteri ambil berat tentang perkara ini, pahala yang sangat besar. Mungkin itulah khidmat yang menyebabkan dia dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun menjawab bila ditanya, ya Rasul, adakah mengikut hawa nafsu itu dikira sebagai ibadah? Lalu Nabi bertanya dia semula, apa pendapatmu jika disalurkan keinginan itu kepada zina? Lalu dia menjawab, maka ia haram dan berdosa. Maka apabila disalurkan kepada yang suci dan halal, maka ia dikira sebagai ibadah. Allahu Akbar. Jadi suami pun ajak ibadah ya malam ni, ibadah. Isteri pula malam tu bangun je terus pakai kain telekung, duk faham ibadah tu. Jadi kena jelaslah juga komunikasi tu. Muslimin muslimat, saya ada banyak kisah benar. Pakcik umur 50 lebih, 60 lebih, 70 contoh ya. Ustazah, gorang bona kat orang sebelah ni
Ni cakap Nonggori ya. Saya orang Terengganu tapi duduk Nonggori. Jadi masa jadi pundit rumah tangga ni, memang orang Nonggori 9 ni datang orang Kedah takkan nak pergi kot, jauh kan. Jadi tu yang pandai cakap Nonggori tu. Pakcik-pakcik datang kan, isteri ni duduk nangis, makcik ni umur dah 50 lebih ni. Dah pencen dua-dua ni kan. Kenapa pakcik nangis? Tahlah orang sebelah ni orang tua ni ha. Oh dah bergaduh panggil orang tua kan. Dah orang tua ni buat tabiat apalah. Kenapa pakcik? Ustazah. Orang sebelah ni ha. Kalau dengan cucu tu ha nampak muda 10 tahun. Dengan Dan ni tua sangatlah dia. Apa masalah pakcik? Kalau cucu balik kau sogar nampak. Kan boleh masak tu, boleh masak ni. Kalau anak cucu tak ada, tak balik, ulang yang sama. Contohlah ya. Tetapi sebenarnya yang difokus adalah cucu elok dipeluk, dicium dilayan-layan Kalau saya ni jauh lah ustazah, berjengkal-jengkal lah. Lepas tu isteri ni jawab, dah tua. Memang luar Dan ni nampak tua, dalam muda lagi. Dia jawab macam tu kan. Lepas tu isteri ni pun jawab, ustazah, acik dah menopause. Macam tu kan. Suami pun jawab, tak adalah apa-apa, pause. Macam tu kan. Bergaduh. Saya ingat ni pakcik-makcik ni. Banyak ya penceraian yang berlaku usia dah lanjut. Dan ini bukan perkara yang perlu diremehkan. Sebab yang saya paling bimbang, muslimat sekalian, muslimin, saya nak sebut muslimat. Sebab buku ni bila bahas tentang tanggungjawab, memberikan khidmat, istimta', kasih mesra, hubungan. Memanglah tahap itu tak sama macam orang muda, tapi adalah tahap-tahap dia. Panjang lebar dia kupas. Mengikut kadar umur lah masing-masing. Masya Allah. Kita masa muda, masa sekian-sekian, kita jadi isteri yang salihah. Yang kita bimbang, kita mati dalam keadaan menjadi isteri yang derhaka. Bila hujung-hujung usia ni. Lepas tu kan saya cakap macam ni dekat pakcik. Tuan Haji, pakcik pergi jumpa doktor boleh tak? Bawa isteri jumpa doktor. Antara ayat yang kelakar tu macam karen. Kalau nak sentuh tu macam karen. Maksudnya dia punya melantun tu. Contoh sikit melantun. Astaghfirullah, istighfar. Macam buat dosa pula kan, nak manja-manja. Masya Allah. Lepas tu dia cakap macam tu lah, macam terenjat. Sentuh macam karen. Lepas tu saya cakap macam ni pakcik, pasal monopause ni, benda ni memang betul. Isteri pakcik ni mengalami gejala-gejala ni bukan dibuat-buat, bukan dibuat-buat. Ini fitrah. Pakcik kena bawa pergi jumpa doktor sekian-sekian. Contoh ya. Kemudian pakcik ni pun ikutlah nasihat, bawa jumpa doktor. Lepas tu saya sampai giliran 2 minggu lagi, biasa temu janji akan jumpa. Telefon je pakcik, Assalamualaikum ustazah. Ni ustazah Asma ke? Sebab nombor telefon pejabat mesti dia ada. Yo, kira tutup fail lah ustazah. Dah selesai dah. Dah ada magnet dah sikit-sikit dah. Subhanallah. Belum tu karen kan. Adalah jumpa doktor. Doktor bagi pil hormon supaya stabil sikit. Betul lah. Rupanya dia ada masalah tu. Memang. Sebab itu perlunya ilmu. Bila ada masalah, rujuk orang yang tahu. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Okey, kita tengok. Mazhab Syafi'i pendapat yang kedua menyebutkan. Apakah suami wajib memberitahu isteri bahawa dia tidak wajib berkhidmat seperti memasak, menyapu sebagaimana mengikut adat kebiasaan? Kami menjawab pada zahirnya adalah yang pertama, iaitu wajib. Jikalau tidak, dia seisteri akan menyangka bahawa hal itu wajib ke atasnya. Namun muslimin muslimat, ada pendapat yang lain mengatakan bahawasanya masak, buat kerja rumah itu adalah kewajipan isteri. Antaranya adalah Imam Ibn Qayyim menyebutkan hukum Nabi SAW perihal khidmat wanita kepada suami. Ibn Hubayb berkata, dalam Al-Wadihah Nabi memutuskan antara Ali dan Fatimah. Ketika Fatimah puteri baginda mengadu perihal keperluannya bagi mendapatkan seorang pembantu rumah, baginda menetapkan tugas di antara Ali dan Fatimah. Fatimah mengerjakan khidmat batinah, iaitu khidmat di dalam rumah, manakala Ali mengerjakan khidmat zahirah, iaitu khidmat di luar rumah mencari nafkah.
Jadi ada hujah, ulama mengatakan memang urusan dalam rumah tangga itu adalah urusan isteri. Dan isteri melakukan, diberikan pahala yang besar umpama melakukan kewajipan, bukan pahala melakukan perkara sunnah, perkara sunat yang dituntut. Subhanallah. Begitu juga ada kisah Sayyidina Ali dan juga kisah Asma binti Abu Bakar yang melakukan kerja rumah sampai tangan mereka luka, ngangkuk air dan sebagainya. Masya Allah. Dan merujuk kepada fatwa Imam Al-Qardawi menyebutkan, sekiranya kita membaca kitab fiqh kontemporari hasil karya Dr. Yusuf Al-Qardawi, kita mendapati beliau kurang setuju dengan pendapat jumhur keempat-empat mazhab yang utama. Beliau cenderung untuk berpendapat selain daripada urusan seksual, wanita juga wajib untuk berkhidmat kepada suami dalam urusan yang lain. Pandangan beliau, wanita juga wajib memasak, menyapu, cuci lantai dan bersihkan rumah. Semua pekerjaan itu adalah sebagai imbal balik daripada nafkah yang diberikan suami kepada mereka. Tetapi Imam Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebutkan, suami perlu beri tambahan nafkah umpama seperti upah. Selain daripada nafkah yang asas tu, bila isteri melakukan semua tugas yang sepatutnya dibuat oleh pembantu, suami perlu memberi upah khas untuk pekerjaan tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, begitulah ya. Ada lagi Syekh bin Baz, Albani, Al-Utsaimin dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Bahkan Syekh Al-Utsaimin menyebutkan dalam fatwa beliau, isteri yang melakukan kewajipan hidup, iaitu melayani suami, adalah lebih utama daripada isteri yang bertahajud. Subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan khidmat suami terhadap isteri pula, antara yang pertama dan utama juga melayani keperluan batin isteri, hubungan dalam suami isteri. Kemudian yang kedua iaitu makan dan minum isteri. Jadi tajuk kita beras kita beli, nasi kita tanah ini, Masya Allah, kita harmonikan dengan berkenaan tanggungjawab di dalam rumah. Ia ada khilaf, namun pendapat yang kuat adalah daripada empat mazhab tadi. Ia bukan asasnya kewajipan, tetapi ia ihsan daripada isteri. Namun di sana ada pendapat yang kuat juga, ulama mutaakhirin mengatakan ia adalah kewajipan tetapi dengan tambahan upah yang perlu diberikan oleh suami. Subhanallah muslimat sekalian. Jadi rumah tangga itu adalah ladang pahala terbesar bagi wanita dan juga lelaki, dua-dua sama sahaja. Masya Allah. Subhanallah. Jadi kesimpulan, bukan ceramah tak simpulkan lagi. Boleh terus tak lagi ni? Boleh ya? Okey, kita buat regangan dah sikit ya, nak bagi segar sebelum kita teruskan ke dalam buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW. Sekarang buku berapa ya? Pukul 9. Kita diberikan tempoh sampai Imam dalam 9.30. Betul? Syekh boleh? Tuan Haji 9.30. Betul? Semua dah nunduk dah orang lelaki. Subhanallah, mereka tak sabar nak solat Isyak. Boleh saya tambah sikit ya? InsyaAllah boleh ya? Okey, duduk tegak semua. Tegak-tegak, tegakkan badan, Masya Allah. Tarik nafas. Okey, sekarang kita nak buat tumbukan padu sikit, boleh? Okey, sebenarnya tujuan nak regang sikit tubuh badan kita yang tegang tu, duduk lama memang penat. Kan berbanding orang yang bercakap ni dia semangat. Okey, tangan dua-dua ke depan. Okey, kita buat tumbukan tu. Maksudnya rasa macam buat sampai melantun lah. Okey, macam ni ibaratnya. Macam tu. Faham ya? Nak sentak-sentak sendi yang lengah. Kena tegak kena duduk tegak. Okey, kita mula ya. Okey, tumbuk. Bayangkan siapa yang kita tumbuk sekarang. Masya Allah. Okey, mula dengan sambil tu kita zikir. Subhanallah walhamdulillah. Zikir semua. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Laju-laju. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, dua-dua tangan pegang bahu sendiri. Okey, urut sendiri. Urut sambil tu kepala pusing sikit kiri. Pusing sebelah kiri dulu. Okey, urut sikit leher-leher tu, lengah kan? Bahu ni.
Biasa bahulah tempat yang paling tegang bila kita penat, kita stres, kita letih. Okey, pusing lagi kepala, pusing pula sebelah kanan. Pusing pula sebelah kanan. Okey, Masya Allah. Biar rasakan sendi-sendi tu. Bagus tuan-tuan haji pun buat. Okey, insya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya kira kita dah kupas secara ilmiah berkenaan dengan tanggungjawab suami isteri secara jelas berkenaan dengan pembahagiannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagi bahagian kedua perbincangan pada malam ini, kita nak masuk kepada, insya-Allah tak lama, lebih kurang dari 15 minit. Insya-Allah 15 minit saja. Kepada menelusuri peristiwa perkara-perkara yang berlaku di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Boleh buka tu, yang plastik tu buka. Sekarang ni saya memang pegang buku yang warna purple gelap ni. Ini salah satu buku yang sangat bagus untuk dimiliki oleh suami isteri. Asam garam rumah tangga Nabi. Dia ada 3 warna sebenarnya. Warna purple gelap ni. Buku yang kedua, himpunan kisah-kisah Nabi dengan isteri berkenaan himpunan kisah romantik. Kemudian buku yang kuning yang ketiga adalah himpunan kisah Nabi dengan anak, menantu, sepupu, sepapat, dengan cucu, dengan sahabat. Maksudnya keluarga yang lebih besar. Dan buku warna purple ni saya memang tak cukup untuk semua, terhad sangat. Yang warna purple yang kalian pegang ini adalah himpunan kepada konflik dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua rumah tangga ada ujian, ada konflik, termasuk dalam rumah tangga Nabi. Namun kisah yang dirakam di dalam buku ini nak memberikan kepada kita apa masalah yang berlaku pada hari ini sebenarnya telah pun berlaku di dalam rumah tangga Nabi, dan Nabi tunjukkan solusinya bagaimana cara untuk menguruskannya. Dan firman Allah yang kita bacakan tadi, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah. Allah perintahkan Nabi Muhammad berkata kepada kita umatnya, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan oleh Allah. Maka perintah untuk mengikuti Nabi daripada pelbagai segi, sama ada dalam hal yang besar-besar, pemerintahan negara, pengurusan ekonomi, apa-apa saja, sehinggalah kepada sekecil-kecil perkara, bab buang air besar, bab buang air kecil, bab makan, bab minum, bab tidur, bab berpakaian, pakai pakaian mana dulu masuk, mana yang keluar, bila nak masuk pakai belah kanan dulu, bila nak buka, nak salin baju, buka sebelah kiri dulu, sampai sekecil-kecil perkara. Siapa yang membesar dan mengikuti sunnah Nabi, maka akan dapat cintanya Allah. Yuhibbukumullah, kamu pasti dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita dapat pengampunan daripada Allah. Sebab itu rumah tangga yang mengikat hubungan suami isteri dan anak-anak dengan menghidupkan sunnah Nabi, rumah tangga itu akan disuburi dengan cinta Allah dan cinta Rasulullah. Allahu Akbar. Cuba kita tengok muka surat IX tu. IX depan sekali lepas senarai kandungan tu. IX. Saya tak tahu ya ini muka surat berapa IX saya, woman saya ni. IX tu muka surat berapa? Tak reti juga kan? 9. Ya. Allahu Akbar. Muka surat 9 IX tu. Kita baca firman Allah. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang bermaksud, maka sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang terbaik bagi siapa yang ingin bertemu dengan Allah pada hari akhirat dan mereka yang banyak menyebut atau mengingati Allah. Maksudnya ciri-ciri manusia yang beriman dan ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan yang baik,
Dan ciri-ciri mereka yang banyak mengingati Allah adalah mereka yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan. Jadi jelas tidak ada contoh yang terbaik dan tidak ada kaedah yang terbaik. Nak jadi suami romantik ke, isteri yang terbaik ke, melainkan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang kita buka muka surat. Muka surat 3. Okey, belak muka surat 3. Muslimin muslimat sekalian, muka surat 3. Masya-Allah, tengok muka surat 3. Okey, tajuknya ialah Nabi dan Ummul Mukminin juga berselisih faham. Nabi dan Ummul Mukminin juga berselisih faham. Kita terus pergi kepada muka surat yang keempat. Dan ini sangat-sangat menarik dan insya-Allah akan menjernihkan isu-isu dalam rumah tangga yang berlaku pada hari ini. Kita bacakan, Saidina Umar menceritakan, kami kaum Quraisy, kamilah yang menundukkan isteri. Okey, Saidina Umar cerita ni, kami orang Quraisy Mekah adalah lelaki yang sangat tegas dan dominan dalam rumah tangga. Dan mereka ini golongan yang menundukkan isteri. Isteri mesti kena ikut toto ontok je dengan suami, tak boleh nak bantah. Bahkan kalau suami nak keluar daripada rumah, soalannya nak keluar-keluar je, tak perlu cakap dengan isteri. Betapa dominannya suami, budaya, adat masyarakat Quraisy di Mekah. Sebab itu bila Sayyidatina Asma binti Abu Bakr, bila datang Abu Jahal bertanya kepada beliau, mana ayahmu? Masa peristiwa hijrah kan, peristiwa hijrah, mana ayahmu? Ayahmu pergi mana? Masa tengah cari Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar ni, dalam peristiwa hijrah ni. Sedangkan Sayyidatina Asma memang tahu di mana Rasulullah dan ayahnya berada di Gua Sur. Dia yang hantar makanan. Lalu apa yang dia jawab kepada Abu Jahal? Dia jawab apa? Jawapan bijak. Dia tak menipu. Dia tak kata aku tidak tahu, tak. Yang dia jawab adalah, bila seorang lelaki Quraisy keluar rumah bagi tahu kepada wanita yang berada dalam rumahnya. Dia jawab macam tu. Bila lelaki Quraisy bila nak keluar pergi mana-mana, bagi tahu isteri ataupun anak-anak dia nak pergi mana. Tu je cara jawab. Bila dengar jawapan yang begitu, terus ditampar sampai berdarah, telinga anting-anting tercabut. Masya Allah. Jadi kita perhatikan kata-kata Sayyidina Umar. Kami kaum Quraisy, kamilah yang menundukkan isteri. Namun apabila kami datang kepada kaum Ansar. Siapa kaum Ansar? Penduduk Madinah. Selepas hijrah, mereka tengok perilaku ataupun keadaan yang berlaku di Madinah. Kami tengok mereka kaum yang ditundukkan oleh isteri. Terbalik. Pergi ke Madinah, tengok suami yang ditundukkan. Duk ikut cakap isteri. Adat, budaya yang berbeza. Subhanallah. Maka sedikit sebanyak isteri kami terikut-ikut dengan kebiasaan wanita-wanita Ansar. Jadi lepas hijrah, Muhajirin ni dah bergaul dengan Ansar ni, mereka kata perangai isi-isi kami dah mula terikut dah perangai wanita-wanita Ansar yang dah berani menjawab dan sebagainya. Suatu hari, Sayyidina Umar yang cerita ni, seorang yang tegas ni, aku memarahi isteriku namun dia menjawab balik. Saya tanya perempuan kat sini, siapa yang tak pernah menjawab dengan suami? Angkat tangan dan bagi hadiah banglo ni. Siapa tak pernah menjawab? Mustahil. Kalau dia tak pernah menjawab, bukan manusia tu. Kena cek tu, ada hormon apa tu. Subhanallah, menjawab. Bahkan isteri Nabi juga ada menjawab dengan Nabi. Dan Nabi tak mengatakan itu salah satu sifat ataupun akhlak yang buruk. Tetapi Nabi meraihkan fitrah. Subhanallah, muslimin muslimat. Sebenarnya perempuan kadang-kadang menjawab tu bukan dia tak terima, tapi dah perangai dia menjawab. Lepas tu dia mikir. Kalau dia tak menjawab tu, dia macam tak boleh lena lah tidur malam tu. Duduk mikir, kenapa tak cakap macam tu, geram macam ni. Dah lepas tu dia ni, tetapi perlu ada batasannya lah. Jangan pula balik rumah kan nanti dengar tak pusat saya cakap.
Subhanallah, bahaya juga ya berhujah. Okey, kita tengok lagi. Suatu hari aku memarahi isteriku, namun dia menjawab balik, aku tidak boleh terima tindakannya yang membangkang itu. Lalu beliau berkata, isteri Sayyidina Umar pun berkata, mengapa awak tidak boleh terima perbuatan saya membantah awak? Isteri-isteri Nabi pun selalu menjawab mulut dengan baginda. Bahkan pernah salah seorang mereka tidak mahu bercakap dengan Nabi sampai ke malam. Maksudnya merajuk, tak nak bercakap. Soalan kedua, siapa wanita kat sini tak pernah merajuk dengan suami dia? Angkat tangan. Nak bagi kereta pula. Tu yang berani tawar tu sebab tak ada. Okey, aku kaget, maksudnya terkejut, terpana. Kemudian aku berkata, malang sungguhlah siapa yang buat begitu. Aku pun memakai baju dan pergi menemui Hafsah. Aku bertanya, wahai Hafsah, betulkah ada di antara kamu? Hafsah ni kan anak Sayyidina Umar, merupakan salah seorang isteri Nabi. Dia nak pergi confirm dengan Hafsah ni. Betulkah ada antara kamu pernah marah kepada Nabi seharian sampai ke malam? Lalu Hafsah menjawab, ya, betul, ada isi yang mengajuk kepada Nabi. Lantas aku berkata, malang dan rugilah dia. Adakah kamu tidak rasa takut yang Allah akan murka disebabkan kemarahan Rasulnya, lalu kamu tentu binasa? Janganlah kamu asyik meminta-minta daripada Rasulullah. Janganlah kamu membantahnya dalam apapun perkara. Janganlah kamu memulaukannya. Minta dengan ayah apa sahaja yang kamu perlukan. Janganlah kamu cemburu dengan madu yang lebih menawan dan lebih disukai oleh Rasulullah. Hadis ini riwayat Bukhari. Maksudnya cerita ini cerita yang sahih, yang bukan direka-reka. Maksudnya Sayyidina Umar ni dia pesan dekat Hafsah. Hafsah, kalau ada apa-apa tak puas hati, jangan bangkang, janganlah. Ikut je Nabi, apa yang Nabi nak. Lepas tu kalau ada benda yang kamu nak, yang kamu perlu, minta dengan ayah, jangan minta dengan Nabi. Punyalah Sayyidina Umar sayang Nabi ni, pesan dekat anak dia. Kalau ada tak puas hati apa, cakap dekat ayah je. Kalau kamu nak apa-apa, macam disebut ni kan, sekiranya kamu perlukan apa-apa, minta saja dengan ayah apa yang kamu perlukan. Kemudian kita tengok cerita yang kedua. Masya Allah, Allahu Akbar. Contoh ya. Okey. Saya tak jumpa, bukan dekat sini, muka surat lain. Sayyidina Umar bila tak puas hati, dia jumpa pula Ummu Salamah. Ummu Salamah, betulkah isteri Nabi pernah bantah-bantah Nabi? Kemudian Ummu Salamah jawab apa? Kenapa kamu sibuk hal rumah tangga orang lain? Oh, direct Ummu Salamah jawab ke Sayyidina Umar. Maksudnya Sayyidina Umar tak boleh terima ni. Masya Allah. Kesimpulan daripada peristiwa ini, muslimin muslimat sekalian, perbuatan isteri yang membantah suami bukanlah perbuatan yang sampai jatuh kepada dosa besar. Kecuali membantah dalam kewajipan, membantah dalam perintah wajib, suruh tutup aurat dan sebagainya, itu barulah berdosa besar. Jadi itu adalah fitrah yang juga berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW. Okey, sebab masa kita sudah time, Masya Allah, sekarang cuba belek je. Belek. Tengok tajuk yang ketiga, isteri bangkang Nabi marah itu biasa. Muka surat yang ke-10, nanti balik baca kat rumah masing-masing. Kemudian muka surat yang ke-15, cuba kita tengok Aisyah meninggi suara dengan Nabi. Dan ini adalah riwayat Abu Daud daripada hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi berkenaan Sayyidah Abu Bakar. Bila dengar Sayyidatina Aisyah ada tinggi suara kepada Nabi, Sayyidah Abu Bakar masuk dalam rumah, terus angkat tangan nak tampar anaknya Aisyah. Sebab rumah Nabi ni bukan macam rumah kita zaman sekarang. Kalau bergaduh dalam rumah, jiran tak dengar. Tapi zaman tu kita tahu kecil je rumah Nabi, bukan ditutup dengan pintu yang kemas. Nak katanya tinggi suara Sayyidatina Aisyah tu, sehingga kan duduk luar rumah terdengar. Tetapi ini bukan menceritakan aib ataupun keburukan. Allah izinkan perkara begini berlaku untuk menjadi satu tauladan kepada kita. Ini bukan tentang nak buka aib ibu ummahatul mukminat, kerana ini antara wanita yang paling utama di syurga Allah. Allahu Akbar. Kita tengok ya yang dituliskan. Sayyidah Abu Bakar melulu ke arah Aisyah untuk menamparnya. Beliau berkata, mengapa kamu meninggikan suara terhadap Rasulullah? Melihat keadaan itu, Rasul segera menahan beliau. Lalu beliau keluar rumah dalam keadaan marah kepada anaknya. Tatkala beliau keluar, Nabi bersabda, nah,
tengok bagaimana saya selamatkan awak daripada seorang lelaki. Subhanallah, mulianya akhlak Nabi. Bila sahabat baiknya yang merupakan besan nak tampar anak dia sebab tinggi suara, dia bukan nambah-nambah, Rasulullah bukan nambah-nambah. Inilah perangai anak. Walaupun tu kawan baik Nabi, tidak. Nabi mempertahankan isterinya dengan pegang tangan Saidina Abu Bakar. Lalu Nabi sebut balik kepada Aisyah, ya Aisyah, lihatlah bagaimana aku mempertahankanmu daripada tangan lelaki. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, kita belek lagi. Tengok muka surat 19, Nabi minta isteri tidak beri. Bila turunnya perintah Allah yang mengatakan bahawasanya kamu boleh bertangguh mengauli siapa sahaja yang kamu kehendaki antara mereka dan boleh mengauli siapa sahaja yang kamu kehendaki. Lalu ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, apa yang kau katakan kepada Rasulullah jika baginda minta izin? Jika baginda minta izin untuk tidak mahu menggaulinya. Lalu apa jawapan Aisyah? Aku katakan jika perkara ini terserah kepadaku, maka aku tidak akan utamakan orang lain berbanding diriku. Maksudnya ada perkara yang Rasulullah minta, Aisyah tidak beri. Maksudnya isteri ada hak melakukan hal demikian. Okey, kita tengok muka surat 21, Aisyah buat perangai untuk dapatkan perhatian Nabi contohnya, Masya Allah. Okey, sekarang kita langkah sikit tengok pada muka surat yang ke-25, kisah keluar malam-malam Aisyah cemburu. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, Okey, Rasulullah buntu Ummu Salamah, bantu Nabi cakna tentang anak-anak Ummu Salamah. Nabi dan Aisyah sakit kepala. Subhanallah, Allahu Akbar. Buka muka surat 148. 148. Okey, insya-Allah lepas ini adalah kisah yang terakhir. Insya-Allah. Muka surat 148, tajuknya adalah Nabi dan Aisyah dua-dua sakit kepala. Dan walaupun begitu, Nabi tetap bergurau senda dengan isteri. Okey, Al-Qasim bin Muhammad berkata, Aisyah pernah berkata, aduh, sakitnya kepala saya. Muka surat berapa? 148, jumpa tak? Aisyah sakit kepala, dia mengaduh. Tak salah kita mengaduh ya, bang sakitlah pinggang, bang sakitlah kepala. Itu bukan maksudnya tidak redha dengan ujian Allah. Aisyah pernah berkata, aduh, ini hadis sahih ya, riwayat Bukhari cerita ni. Aisyah pernah berkata, aduh, sakitnya kepala saya. Lalu Rasulullah pun bersabda, kalaulah awak mati sementara saya masih hidup, pasti saya akan mintakan ampun untuk awak dan mendoakan awak. Aisyah ni ngadu sakit kepala, Nabi pun kata kalau awak mati saya akan doakan awak dan minta ampun bagi awak. Tengok cara Aisyah jawab. Orang perempuan macam ni lah caranya. Wah, tambah berat lagi. Awak memang suka kalau saya mati. Kalaulah betul jadi, mesti di hujung hari itu awak terus bersama dengan mana-mana isteri yang lain. Oh perempuan, oh kalau saya mati dulu, teruslah awak cari bini baru ya. Macam tu kan. Maksudnya cara kita sekarang menjawab macam ibunda kita jawab. Tak lari, tu perangai orang perempuan. Bahkan isteri Nabi kata, wah berat ni. Awak memang suka kalau saya mati. Kalaulah betul jadi, mesti hujung hari, maksudnya mati siang, mati pagi, petang tu dah cari bersama dah dengan isteri-isteri yang lain. Nabi lalu bersabda, sebenarnya pun saya pun tengah sakit kepala. Nabi cakap, saya hendak sangat hantar orang untuk beritahu kepada Abu Bakar ataupun anaknya dengan pesanan. Bijak Nabi. Maksudnya dia kata, sebenarnya saya pun tengah sakit kepala. Saya nak sangat hantar orang untuk beritahu kepada anak Abu Bakar. Siapa? Aisyah tu lah. Bukan Nabi kata saya nak sangat hantar orang nak suruh cakap dekat kamu, tak. Supaya bagi tahu kepada anak Abu Bakar tu. Bijak cara Nabi communicate kan. Biarlah apa orang hendak kata atau berangan apa sekalipun, namun saya pasti katakan, Allah enggan dan orang beriman juga menolak. Maksudnya Nabi kata dia takkan buat macam tu lah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebenarnya masa ni Nabi pun sakit kepala. Dan kita tahu sakit para Nabi berganda berbanding sakit kita orang awam ataupun umat. Pernah Nabi demam, sahabat Nabi letak tangan di atas selimut, terlapar panas sampai angkat balik tangan.
Lalu berkata, ya Rasulullah, terlampau panas. Maksudnya pegang selimut tu, bahang tu sampai angkat tangan. Lalu Nabi kata, begitulah ujian para Nabi. Dan kepanasan demam Nabi, para Nabi, sekali ganda berbanding demam orang biasa. Kalau kita demam, berapa darjah Celsius? 40 contoh. Ibaratnya 80. Sekali ganda lagi, terlalu panas. Jadi bayangkan ketika Nabi sakit kepala, dengar isteri berceloteh dengan gaya macam tu, Nabi cuba berusaha menenangkan dan menjawab dengan cara bergurau senda. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, subhanallah, kalau kita belek-belek lagi dan sebagainya, nanti kan dekat luar sana ada buku warna merah ni tentang romantik rumah tangga Nabi SAW pun ada banyak sangat kisah-kisah yang membuatkan kita tersenyum dan menangis membaca perkara-perkara yang berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW. Contohnya Nabi dan isteri berkongsi makanan, minum dan makanan berkongsi. Nabi akan minum, Nabi tanya, tadi minum kat mana? Aisyah mungkin cakap lah, minum belah sini. Kita kalau tanya, minum kat mana tadi? Belah sini. Okey, kita pun pusing, minum belah yang lain sebab rasa macam geli. Tapi tak, Nabi tanya, tujuan Nabi nak letak pada bibir yang sama. Sama juga Aisyah cerita, bila makan daging, Aisyah gigit. Lalu Nabi tanya, kat mana tempat gigit tadi? Sebab Nabi nak gigit di tempat yang sama. Luar biasa romantik. Dan Nabi biasa menggunakan kayu sugi. Nabi minta Aisyah guna dulu, kemudian dibasuh, dan Nabi guna burus gigi yang sama. Siapa kat sini biasa berkongsi burus gigi dengan suami? Ada yang terus tutup muka. Ustazah, bolehlah sekali-sekala, tapi lepas tu rasa nak mun. Ataupun basuh bersih-bersih dengan sabun semua barulah. Mungkin kita takkan mampu nak buat sampai tahap tu, tapi kalau boleh buat, sebenarnya ia bukan perkara yang saja-saja. Bu Iki ada banyak. Rasulullah untuk dapat kayu sugi zaman tersebut repih ataupun ambil batang kayu Tetapi Rasul buat itu ada maksud, ada makna. Dan kalau kita buat, diberi pahala sebab itu sunnah Nabi. Kalau kita baca lagi kisah-kisah romantik Nabi, antaranya cerita Aisyah radhiyallahu anhu diminta untuk sikat rambut Nabi. Muslimat kat sini, kahwin dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, pernah tak sikat rambut suami? Pernah ke tidak? Cerita ini daripada riwayat yang kuat. Rasulullah ketika berada di dalam masjid, kan Masjid Nabawi, rumah kan di sekeliling masjid. Nabi daripada tingkap rumah, sebab Aisyah ketika itu uzur, maka tak boleh nak keluar lah, sebab keluar je rumah, masuk masjid. Jadi Rasulullah panggil Aisyah dan menghulurkan kepala. Hulur untuk disikat oleh Aisyah. Hulur kepala nak minta sikat. Adakah Nabi tak boleh sikat rambut sendiri? Boleh. Tetapi itu kaedah Nabi bermesra dengan isteri. Panggil, wahai Aisyah, ulur kepala Aisyah pun sikat. Mungkin ada yang kata, Ustazah terlambatlah, dah tak ada rambut dah suami tu. Masya Allah. Kan? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan diceritakan Aisyah juga isi-isi Nabi dan Rasulullah minta. Maksudnya dalam melayani suami ataupun isteri, boleh suami ajar. Tolong sikat rambut. Minta. Kalau suami isteri tu tak reti nak layan, suami ajar. Tolonglah ambil, bagi sikat ni. Sikat Sat. Kenapa buang tabiat ke ni? Bukan buang tabiat, ini sunnah Nabi. Subhanallah, isi pun sikat. Menangis suami. Terharu. Dah dekat nak mati dah. Umur dah tua dah. Kubur dah panggil dah. Baru dapat amal sunnah Nabi. Sebab kita tak biasa buat sunnah Nabi sampai buang tabiat, kita kata. Lepas itu dipakaikan minyak wangi. Sayyidatina Aisyah cerita, kami para isteri biasa memakaikan minyak wangi kerana Nabi minta. Sebelum ihram, pakai sebelum niat ihram, boleh, tak ada masalah. Lepas niat ihram tu yang haram tu. Jadi balik ni kan, berwangi yang di rumah. Jangan komplain je, bang ni awak ni hapak, bila nak pergi masjid kan main wangi. Ambillah minyak wangi, sapukan, itu sunnah Nabi. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau kita tengok kan, Nabi dan isteri berkongsi bergigi. Ini kat kandungan je. Saya baca kandungan, saya tak baca dah cerita. Nabi tidak pulang mengejut. Nak balik jangan mengejut, wahai para suami. Sebab itu adalah akhlak Nabi. Sebab sekarang lagi mudah. Ada telefon.
10 minit lagi saya sampai ya, supaya isteri dapat bersiap-siap, tukar baju ke yang patut kan, pakai gincu ke, pakai minyak wangi, kalau tak minyak wangi cap ikan goreng. Jadi suami cakap elok-elok, cakap bagi tahu berapa minit lagi nak sampai apa semua, itu adalah satu bentuk akhlak Nabi SAW. Kita tengok Nabi pun guna panggilan singkat. Nabi tanya khabar isteri setiap hari. Subhanallah. Nabi sikatkan, isteri sikatkan rambut Nabi. Aisyah pakaikan wangian bersama sebelum pergi yang lama. Bahagia tidak tunggu rumah selesa. Nabi rawat isi sakit. Nabi kalau isi sakit memang Nabi rawat. Nabi lapkan badan, Nabi bacakan doa, Nabi sediakan makan untuk isteri. Nabi ajak sembang. Nabi suka borak dengan isteri. Sampai Nabi pernah cerita-cerita yang panjang tentang 11 orang wanita. Panjang cerita dia. Jadi siapa yang nak jadi suami seperti Nabi sehingga dapat cinta Allah, dapat pengampunan Allah, kena belajar banyak, kena beramal. Sebab orang lelaki kadang-kadang berat mulut dengan isteri. Bila balik rumah bawa 3 patah ya. Sebab patah perkataan dah habis dah dekat masjid, dah borak. Kawan banyak patah yang keluar balik rumah. Makan. Tu. Minum. Tidur. Dah. Yang lain tu angguk, gelem. Tapi akhlak Nabi berbeza. Bukan daripada Sayyidina Aisyah. Bahkan isi Nabi yang lain menceritakan Nabi suka ajak borak. Nabi suka berbual. Sebab Nabi tahu fitrah wanita suka borak. Allahu Akbar. Banyak lagi lah yang kita boleh tengok dalam buku ini. Masya Allah. Nabi SAW adalah contoh tauladan yang terbaik. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sekarang dah pukul 9:30. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita mewujudkan imej Rasulullah dalam rumah tangga kita. Bila kita menghidupkan sunnah Nabi SAW, umpama kita menghidupkan akhlak Nabi, seolahnya Nabi ada bersama dengan kita. Dan kelebihannya sangat besar sehingga kita dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita menanam cinta kepada hati anak-anak juga, kena membiasakan sebut kepada anak-anak, Nabi suka buat macam ni. Abang-abang, Nabi kan macam ni. Suami pun kena biasakan dengan isteri. Kalau Nabi kan Nabi macam ni tau. Isteri-isteri Nabi macam ni ya. Berbanding dengan kita sebut pada anak, mak dulu, masa mak umur macam kamu, mak dah pandai masak. Mak dulu, tak pandai menjawab macam kamu hari ni. Kan kita selalu bagi contoh diri kita. Tapi elok-elok lah. Yang buruk kita tak cerita lah. Kalau anak tu buruk, kita takkan cerita, mak dulu lagi teruk daripada kamu. Oh, yang tu tak adalah kita, pantanglah kita. Cerita semua yang sedap-sedap je. Sebab itu bila kita bawakan contoh Nabi, isteri Nabi, ini contoh yang terbaik. Bila kita sebut je, nak Nabi makan macam ni Nabi minum macam ni kalau Nabi nak tidur macam ni. Nabi kalau bercakap, Nabi mesti pusing seluruh muka. Sebab kita nak tegur anak kita bila kita cakap, Kak Long, ya, sambil tengok phone, kita nak tegur. Kita mungkin boleh marah. Kita cakap, tak ada adab ni. Apa ni? Umi tengah cakap, muka mata tengok telefon. Bukan salah tegur macam tu. Tetapi barakah, rahmat, pertolongan Allah pasti akan ada. Bila kita masukkan, Umi nak cakap sikit ni. Nabi Muhammad, bila dia bercakap, tak kiralah siapa. Kalau orang tua lebih lagi lah. Nabi akan berhenti buat apa saja. Dan Nabi akan pusingkan bukan muka saja. Seluruh tubuh pusing. Kaedah dan sunnah Nabi. Dan mungkin asbab itulah kenapa susah sangat didik anak pada hari ini. Sebab kita lebih banyak membesarkan diri kita. Sikit-sikit bagi contoh kita. Sikit-sikit bagi contoh orang-orang yang terdekat dan sebagainya. Bukan kata tak boleh, tetapi yang paling afdal menghidupkan imej Nabi SAW di dalam rumah tangga. Dan sebagai penutupnya, kita menghayati satu firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi
an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim, yang bermaksud di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, dijadikan daripada diri kamu pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang dan tenteram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kamu ini mawaddah, rasa cinta, sayang, wa rahmah, belas kasihan. Ada rumah tangga yang ada tiga-tiga, sakinah, pandang sejuk hati. Tapi ada rumah tangga tak ada dah sakinah. Bila tengok pasangan panas hati. Awal kahwin, bang, kenapa lambat awak balik? Dah lama-lama, kenapa cepat sangat balik? Dah terbalik kan. Ada tak ada sakinah? Nabi kata, Allah berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddah, kasih sayang. Ada rumah tangga dah tak ada kasih sayang, tetapi masih ada rahmah, iaitu belah kasihan. Saya percaya, dan memang ini adalah syarah daripada alim ulama juga, walaupun dah tak ada dua, dah tak ada sakinah, dah tidak ada kasih sayang, tapi jika ada salah satu daripada ini pun ada rahmat belah kasihan. Ustazah, saya bertahan dalam rumah tangga sebab kesian kat dia je. Kalau ikutkan hati, sayang tu memang dah tak ada perasaan, tapi kesian je. Kesian anak-anak, kesian dia tak ada orang nak urus, kesian nanti dia malu, kasihan. Maka insya-Allah rumah tangga ini masih lagi boleh bertahan dengan tali yang terakhir ini. Jadi mudah-mudahan rumah tangga kita memiliki ketiga-tiganya, kerana inilah rumah tangga yang akan wujud di syurga kelak. Itulah keinginan kita untuk bersama sekeluarga di syurga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab, wa la taj'alna min ahli nar. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus-Mu ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab, sekeluarga ya Allah, bersama dengan ibu bapa kami, adik-beradik kami, anak cucu zuriat keturunan kami, pasangan-pasangan kami ya Allah, sahabat-sahabat kami, seluruh umat Islam ya Allah. Golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang akan dimasukkan ke dalam syurga firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab, dan janganlah Engkau campakkan kami ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Kita dan khususnya saya memohon ampun dengan Allah jika ada kesilapan dalam menyampaikan ilmunya. Dan saya memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun mungkin penjelasan yang kurang jelas jika menimbulkan salah faham. Subhanallah. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur semuanya dan juga semua yang hadir, sehingga kita bertemu lagi, yang paling utama bertemu dan bersatu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah yang menyampaikan ceramah ataupun tausiah